Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan masuk bab 4 iaitu penyata kewangan perniagaan. Okey, penyata kewangan perniagaan ini sangat penting sebab sebagai seorang ahli perniagaan, awak kena tahu macam mana nak uruskan kewangan awak dengan membuat penyata kewangan perniagaan. Walaupun awak tak ada basic account, awak kena tahu juga. Sebab apa? Sebab nanti, kalau awak tak tahu, awak kena tipu nanti. Okey, awak senang kena tipu dengan pekerja yang membuat awak punya kewangan. Jadi untuk mengelakkan ahli perniagaan itu tertipu, sebagai seorang ahli perniagaan, awak kena tahu apa itu penyata kewangan perniagaan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan penyata kewangan? Okey, penyata kewangan ni adalah laporan yang menunjukkan kedudukan kewangan sebuah perniagaan untuk sesuatu tempoh. Okey, dia ada maklumat keuntungan ataupun kerugian sebuah perniagaan itu. Dia ada nilai aset, berapa banyak harta ataupun aset yang dimiliki oleh perniagaan. Dia ada juga nilai liability, berapa banyak hutang yang perniagaan masih ada, dan juga equity sesebuah perniagaan, iaitu modal untuk perniagaan tersebut. Okey, dalam penyata kewangan ni dia ada tiga penyata yang berbeza, iaitu penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan juga penyata aliran tunai. Penyata pendapatan ni dia ada akaun perdagangan. Dalam akaun perdagangan tu dia ada jualan bersih dan juga kos jualan. Kemudian dia ada juga dalam penyata pendapatan pun ada juga akaun untung rugi, di mana semua hasil dan juga semua belanja direkodkan kat situ. Akhir sekali dalam penyata pendapatan, awak akan dapat tengok berapa keuntungan bersih ataupun kerugian bersih yang dihasilkan oleh awak punya perniagaan. Maknanya secara ringkasnya lah, penyata pendapatan ini dibuat bertujuan untuk mengira keuntungan ataupun kerugian bersih perniagaan. Okay, yang kedua, kita ada kunci kira-kira. Okey, kunci kira-kira ni adalah penyata kedudukan kewangan yang menunjukkan berapa banyak harta dan juga berapa banyak hutang perniagaan. Dia ada kira macam debit kredit tu kena balance. Okey, maknanya aset dia kena ada aset, iaitu aset semasa dan juga aset bukan semasa, kena sama dengan bilangan liability, iaitu hutang semasa juga liability bukan semasa, dan juga equity pemilik. Okey, dan yang ketiga kita ada penyata aliran tunai. Okey, penyata aliran tunai ini adalah penyata di mana penggunaan dana ataupun tunai bagi satu tempoh tertentu. Okey, dia akan dalam penyata aliran tunai inilah awak boleh tengok berapa banyak duit keluar dan juga berapa banyak duit tunai yang masuk. Okey. Dalam penyata aliran tunai juga dia ada tunjukkan keupayaan perniagaan untuk menjelaskan hutang. Okey, kepada pembekal dan pekerja. Maknanya bila ada penyata aliran tunai ni, awak tahulah, okey, awak ada duit lagi untuk bayar hutang pembekal dan juga gaji pekerja. Okey, first kita kena tengok apa yang kena ada dalam penyata pendapatan. Okey, kita ada 7 item. Kita ada jualan bersih, kos jualan, belian bersih, kos belian, belanja, untung kasar dan juga untung bersih. Okey, memang susah dan juga agak pening untuk yang tak ada basic account untuk faham. Okey, cumanya cikgu nak awak tahulah jualan bersih tu apa, kos jualan tu apa, belian bersih apa. Contoh macam ni, jualan bersih ialah jumlah jualan yang ditolak dengan pulangan jualan. Okey, so itu adalah jualan bersih. Okey, kat sini ada dia punya formula. Okey. Okey, kemudian kita ada kos jualan. Kos jualan adalah kos dan belanja untuk beli barang niaga sahaja. Okey. Okey, ni ada contoh inventory, belian, pulangan belian dan angkutan masuk.
Belian bersih adalah dia macam jualan bersih juga, cuma dia adalah belian. Belian tolak pulangan belian. Itu adalah belian bersih. Kemudian kos belian pula adalah belian, tolak pulangan belian, tambah belanja atas belian. Okey, semua yang berkaitan dengan belian kita masukkan sebagai belanja atas belian. So kita akan dapat kos belian. Okey, belanja atas belian ni macam ni lah. Angkutan masuk, upah atas belian, duty import, apa-apa yang belian kita masukkan sebagai belanja atas belian. Dan belanja adalah kos yang dibayar oleh peniaga. Apa-apa yang awak keluarkan duit untuk bayar, kita panggil sebagai belanja. Contoh, bayar insurans, gaji dan sewa bangunan, apa-apalah, gaji pekerja, semualah perbelanjaan. Bayar bil air, bil api pun, pengangkutan juga kita kira sebagai belanja. Okey, kemudian patutnya ada hasil. Okey, hasil adalah semua yang awak terima. Contoh macam awak dapat dividen ke, ataupun komisen diterima, ataupun sewa diterima. Okey, mungkin awak ada sewakan tapak perniagaan pada orang. So itu adalah hasil awak. Okey, kemudian akhir sekali awak akan dapat untung bersih. Okey, untung bersih adalah jumlah hasil lebih dengan jumlah belanja. Okey, untung kasar pula dapat masa kita kira 4 item ni. Jualan bersih, tolak kos jualan. Okey, kita akan dapat untung kasar. Untung kasar campur hasil tolak belanja sama juga dengan untung bersih. Okey, ni pula adalah item dalam penyata. Macam cikgu cakap tadi lah, ni sebenarnya ada lagi satu item, iaitu item dia hasil. Ni tak ada. Okey, dalam buku teks ada kot. Okey, kemudian kita akan tengok pula butiran dalam penyata kunci kira-kira. Okey, kita akan ada aset bukan semasa, kita ada aset semasa, kita ada equity pemilik, kita ada liability bukan semasa, liability semasa dan juga ambilan. Awak kena tahulah aset bukan semasa tu apa. Biasa dalam exam dia akan tanya je, apa yang dimaksudkan dengan aset bukan semasa, ataupun dia bagi contoh benda, dia tanya kat awak, ini aset bukan semasa ke atau aset semasa. Okey, kalau macam aset bukan semasa adalah aset yang dia punya tempoh hayat tu lebih lama. Contoh macam kenderaan, mesin, kelengkapan pejabat, bangunan, premis dan sebagainya. Kalau aset semasa ni dia tak tahan lama dan mempunyai tempoh penggunaan kurang dari setahun. Maknanya dia punya nilai tu berbeza-beza. Okay, contoh macam tunai kita kat tangan. Kita tak pegang duit setiap hari RM10. Mungkin esok kita pegang RM15. Lusa kita pegang RM25. So, itu yang dimasukkan sebagai aset semasa. Aset yang berubah dalam tempoh yang pendek. Itu yang dia kata tidak tahan lama tu. Tidak tahan lama tu bukannya aset tu hilang. Tak, tapi nilai dia tu berbeza. Okay. Inventory macam stok kita pun nilai dia kan berbeza-beza. Okay. Kemudian equity pemilik iaitu modal dilaburkan. Liability bukan semasa adalah hutang jangka panjang. Contoh macam pinjaman bank, gadai janji dan juga pinjaman kerajaan. Liability semasa pula adalah hutang perniagaan jangka pendek dan juga ambilan. Akhir sekali ambilan, mana-mana yang owner ambil kita kira sebagai ambilan. Okay, walaupun awak adalah owner perniagaan, kalau ikutkan dalam perniagaan, kita tak boleh ambil perniagaan kita tu. Kita hanya layak dibayar gaji ataupun allowance. Okay, tapi kalau awak ambil barang perniagaan, awak kena rekod dalam ambilan lah. Okay, ini pula yang ada dalam penyata aliran tunai. Okay, kita ada baki BB. Baki BB adalah baki awal
penerimaan, semua penerimaan duit awak kena rekodkan dalam ni. Pembayaran, semua pembayaran, gaji, awak bayar apa-apa guna duit tunai, awak kena rekod. Kemudian kita akan tengok penerimaan tolak pembayaran tu kita dapat lebihan ke atau kurangan. And then baki akhir kita panggil sebagai baki HB. Baki akhir itu yang kita akan bawa ke bulan hadapan. Okay, nanti cikgu bagi contoh macam mana nak kira macam mana penyata aliran tunai ni. Okay, ni adalah kos-kos pengeluaran, kos tetap dan juga kos berubah. Kos tetap adalah kos yang tidak berubah. Contoh macam sewa, maknanya tiap-tiap bulan walaupun awak tutup kedai, awak tetap juga bayar sewa. Insurans pun sama. Walaupun income awak tak banyak, awak tetap juga bayar insurans pada harga yang sama, tak berubah. Itu yang dimaksudkan dengan kos tetap. Kos berubah pula adalah kos yang berubah mengikut pengeluaran. Okey. Contoh sebagai kos bahan mentah, kos buruh langsung dan sebagainya. Okey, ini nanti next cikgu akan cerita. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okay, terima kasih.